Okey. Alright, kita sambung semula tuan dan puan. Pada petang ini kita topik kita bincangkan satu topik tentang bagaimana. Alright, saya harap talian saya dapat kembali. Saya teruskan. Dan dengan ini kita sambung tentang bagaimana perbincangan kita tentang menyediakan senarai ataupun kita menyemak semula senarai kepada keperluan untuk kita mengurus masa. Jadi ada beberapa senarai yang kita perlu sediakan. Jadi sekiranya senarai itu kita dah memang biasa dah ada, jadi mungkin tuan dan puan kita boleh semak semula. Kita boleh semak semula senarai itu. Tetapi sekiranya senarai itu kita belum ada, kita sediakan. Jadi antara perkara yang kita kata kita perlu ataupun kita kata kita perlu sediakan dan kita perlu adakan adalah satu senarai yang kita sebut sebagai perkara-perkara yang perlu kita buat, dan ada lagi satu senarai yang kita sebut sebagai perkara-perkara yang kita tak boleh buat. Nah, itu itu antaranya. Jadi sekiranya tuan dan puan dah ada senarai itu, kerana hari ini kita akan berbincang tentang pengurusan masa. Jadi pengurusan masa ni memang topik yang ramai orang dah bincang, yang orang dah sebutkan. Tetapi pendekatan kali ini adalah untuk melihat kepada senarai yang perlu kita ada apabila kita kata kita nak menyusun masa. Jadi saya terus kepada perbincangan itu, iaitu tentang 6 senarai yang perlu kita ada, yang perlu kita susunkan untuk kita mengurus masa dengan lebih baik, dengan lebih efektif. Jadi kepada rakan-rakan Facebook dan tuan dan puan semua, saya harap talian saya kembali. Dan tuan dan puan boleh akses semula kepada FB Live ini. Jadi untuk itu kita teruskan perbincangan supaya kita melihat semula kepada senarai do's and don'ts, iaitu senarai perkara-perkara yang kita boleh buat dan yang kita tak boleh buat apabila kita kata dalam pengurusan masa. Jadi saya terus kepada 6 perkara ataupun 6 senarai apabila kita kata kita nak melihat semula kepada pengurusan masa kita. Yang pertama sekali tuan dan puan, setiap hari apabila kita bekerja tu, sama ada terutama sekarang bila kita kata work from home tu, kita mesti ada satu masa cut off untuk tutup. Kita mesti ada satu hari untuk tutup pejabat kita di rumah tu. Katalah kita tutup pejabat jam 6 petang, ataupun kita kata tutup pejabat official 6 petang. Jadi habis saja kita kata work from home 6 petang tu, sebenarnya kita mesti ada satu senarai apa yang kita nak buat esok. Jadi katalah kalau tuan dan puan memang ada kelas malam ke online ke, tak apa, tetapi sebenarnya itu adalah sebahagian daripada aktiviti tuan dan puan juga. Jadi kalau katalah cut off tu dah pukul 6 petang, maksudnya 6 petang sampai ke 10 malam itu hanyalah untuk kelas, menghadiri sesi pembelajaran, bukan melibatkan diri dalam aktiviti bisnes. Jadi kita buatkan senarai macam tu. Bila kita ada senarai macam tu, terus pukul 6, maksudnya kita habis tu kita terus senaraikan apa yang kita nak buat esok. Jadi kalau tuan dan puan macam ada kalender ke, ada planner kan, terus susunkan, siapkan esok jadual kita apa dan apa yang kita nak buat untuk esok hari. Itu yang pertama sekali. Kemudian yang seterusnya tuan dan puan, apabila kita kata kita nak susunkan pengurusan masa tu, yang kedua adalah untuk kita susunkan yang mana perlu didahulukan, yang mana penting, yang mana perlu didahulukan dan yang mana perlu dikemudiankan. Jadi apabila kita dah tutup hari kita tu, jadi kita ada satu senarai. Jadi untuk keperluan kerja-kerja kita esok dan kerja-kerja kita untuk minggu seterusnya, kita dah susun. Yang mana satu saya perlu buat dulu. Katalah contoh ada aktiviti marketing. Yang mana satu marketing yang saya kena buat dulu. Okey, ada aktiviti untuk closing sales, yang mana saya perlu buat dulu. Ada aktiviti yang orang kata deliverables untuk jumpa klien, yang mana satu yang saya perlu jumpa dulu. Jadi semua tu disusunkan ikut priority. Itu yang kedua. Jadi senarai yang pertama iaitu kita mesti ada masa untuk cut off, tutup hari kerja kita, terus ditutup dengan senarai apa kita nak buat esok. Yang kedua, kita terus prioritize, maksudnya kita susun yang mana satu dulu, yang mana satu kemudian. Baik, yang ketiga terusnya tuan dan puan, dalam jadual yang kita dah susun tu, kita check tuan dan puan bahagian-bahagian. Okey, pagi kita buat apa, tengah hari itu untuk kita buat apa, petang tu untuk kita buat apa, dan malam untuk kita ada buat apa. Jadi ada 4 bahagian. Jadi katalah kalau waktu tengah hari memang tuan dan puan katalah tuan dan puan kerja di rumah, tengah hari itu kena pastikan, contoh kena masak ke, kena pastikan anak-anak ke apa kat rumah tu makan, maka waktu tengah hari itu kena block dekat situ untuk buat benda tu.
Maksudnya untuk rehat dan untuk kendalikan hal-hal di rumah. Jadi kita dalam setiap hari tu kita check mesti ada satu bahagian apa yang kita buat pagi, tengah hari, petang dan malam. Dia ada 4 kategori. Kalau tuan dan puan ada jadual tu letak dalam 4 blok utama tu tadi. Tu yang ketiga. Yang keempat tuan dan puan, dalam setiap hari tu mesti ada satu masa yang kita time off. Time off tu maksudnya kita punya telefon, kita punya laptop ataupun kita punya iPad apa semua tu adalah jauh. Katalah kita tinggalkan, katalah kalau kat sini tempat kerja, tinggalkan di sini tu, keluar bilik ke, turun ke bawah ke, tanpa membawa gadget ataupun barang-barang yang bersifat IT ni tadi, jangan bawa. Kalau katalah tuan dan puan perlu masak ke, turun ke bawah ke, sidai kain ke, sidai baju ke, jangan bawa. Jadi mesti ada satu masa yang tuan dan puan berenggang dengan handphone, dengan telefon, dengan laptop. Mesti ada satu masa berenggang. Jadi kita ada satu time off. Dalam sehari tu, katalah 8-9 jam tu mesti ada satu masa untuk kita time off. Jadi seterusnya tuan dan puan, itu yang keempat. Yang kelima tuan dan puan, apabila kita susunkan jadual kita tu, yang saya kata pagi buat apa, tengah hari buat apa, petang buat apa, malam buat apa, di antara setiap jadual tu mesti ada masa senggang sekurang-kurangnya 30 ke 40 minit. Jadi masa senggang ni tuan dan puan adalah masa untuk tuan dan puan ambil nafas, rehat sekejap. Jadi apabila ini berlaku, jadi apabila ini berlaku, ia lebih mudah untuk tuan dan puan menyusun dan bertenang dalam jadual bekerja dari rumah tu tadi. Yalah, kita dah dekat rumah, semua di depan mata kan. Katalah anak pun ada depan mata, pasangan pun ada di depan mata. Kalau katalah kita masih boleh pergi ke pejabat sekalipun, kita masih perlu susunkan semua ni. Jadi mesti ada masa senggang daripada setiap satu aktiviti antara 30 ke 40 minit. Kalau tuan dan puan terpaksa, senggangkan 30 minit. Kalau tuan dan puan perlu travel lah, itu lain. Kalau kena travel, kena susunkan jadual tu supaya kita boleh ada masa yang cukup untuk travel. Kemudian yang akhir sekali tuan dan puan, kita biasakan untuk berubah ataupun tukar tempat kita kerja tu tadi. Jadi kadang-kadang katalah sesi pagi duduk di kawasan ni, mungkin sesi petang kena duduk di kawasan sana, sesi nanti malam kena duduk di kawasan lain pula. Sekiranya tuan dan puan boleh mengubah situasi itu, ubah. Kalau tak boleh ubah, maksudnya waktu senggang tadi 30-40 minit tadi, tuan dan puan kena bergerak daripada workstation tu tadi, kena bergerak. Jadi apabila tuan dan puan susunkan itu, kita ada 6 senarai yang kita perlu buat tadi. Bila kita susunkan tu tadi tuan dan puan, kita dapat mengurus keadaan kita, jadi kita tidak terlalu tertekan dan kita pun ada masa untuk relax. Relax bukan hanya relax tu dari segi tubuh badan kita, tak, tapi relax itu sebenarnya merangkumi kepada minda kita tu tadi, macam mana kita nak fokus tu tadi, kita boleh relax sedikit. Okey, jadi itu adalah senarai yang kita ada, 6 perkara senarai yang kita ada untuk kita orang kata lihat semula apa perancangan-perancangan yang kita dah buat untuk menguruskan masa kita tu tadi. Baik. Jadi yang seterusnya tuan dan puan, yang seterusnya kita ada satu lagi senarai, iaitu 6 lagi perkara, 6 lagi perkara yang kita kena elakkan, kita jangan buat. Apabila kita nak buat pengurusan masa ataupun kita kata time management, ada 6 perkara yang kita tak boleh buat, kita kena tinggalkan. Tadi saya dah bincang 6 perkara yang kita kena buat. Jadi lepas ni kita ada satu lagi, iaitu 6 perkara yang kita tak boleh buat. 6 perkara yang tak boleh buat. 6 perkara yang tak boleh buat. Jadi apakah perkara-perkara yang kita kata jangan kita buat ataupun yang kita tak boleh buat apabila kita bercakap tentang pengurusan masa? Baik, yang pertama sekali tuan dan puan, jangan reaktif. Contohlah, kita pegang telefon, nampak email masuk, terus nak jawab. Itu reaktif namanya. Kalau macam WhatsApp masuk, terus nak jawab. Ada message masuk, terus nak jawab. Ada notification, terus nak tengok. Jadi bila kita reaktif dalam pengurusan alat-alat kerja ni, dia akan menjadikan masa kita tak dapat diurus. Jadi contoh, kalau kita nak check email, ada masanya kita check email. Biasanya kalau message ataupun orang kata WhatsApp ataupun SMS, bila dia masuk, ambil masa bertenang dulu, tarik nafas dan buka. Biasanya kalau dia urgent, tuan dan puan kena respon segera. Tapi kalau katalah dia cuma pertanyaan umum, dia tak ada yang urgent sangat, jadi tuan dan puan ambil masa, dah sampai masa senggang antara aktiviti tadi untuk balas, baru balas. Jadi bila kita urus macam tu, baru kita dapat orang kata bertenang. Jadi jangan reaktif. Jangan reaktif. Itu yang pertama.
Yang kedua, jangan susun semua meeting satu hari. Jangan susun semua meeting satu hari. Katalah tuan dan puan, dalam satu hari contoh, kita dah letakkan 2 mesyuarat waktu pagi. Waktu petang buat aktiviti lain. Contoh, kalau kita kata dah ada 2 mesyuarat waktu petang, pagi kita buat aktiviti lain. Jadi sebaiknya jangan letak semua mesyuarat satu hari. Kerana apabila kita kata ada mesyuarat, jangan cramkan semua kerana mesyuarat ini memerlukan kita berfikir, memerlukan kita berkomunikasi, memerlukan kita dalam keadaan tenang yang baik semasa kita bermesyuarat. Jadi sekiranya kita cramkan semua meeting, contoh daripada 8.30, 9.30, 10.30 satu meeting. Kemudian terus pukul 11, 12, 1 second meeting. Pukul 2 rehat, 2, 3, 4 meeting, 5, 6 meeting. Jadi bila banyak sangat meeting, tuan dan puan, pengurusan masa kita akan jadi goyah. Dia akan jadi goyah. Dan definitely lah hasilnya akan jadi tak baik juga. Jadi jangan cram semua meeting satu hari, jangan. Kalau ada training pun sama, jangan cramkan semua training, ambil 2-3 online training satu masa, jangan. Susunkan betul-betul Okey. Kemudian yang ketiga, jangan skip waktu makan. Jangan skip waktu makan. Jadi maksudnya katalah contoh kalau dah pukul 1 memang waktu makan, berhenti dan pergi makan. Walaupun kita kata kita kata online puan, online sambil-sambil in between, betul, tetapi kita perlukan satu masa ataupun kita juga perlukan satu keadaan di mana kita perlu bertenang apabila kita rehat, kita makan, kita minum, perlu dalam keadaan yang tenang. Jadi jangan skip waktu makan, berhenti dan makan. Kalau memang waktu makan tu 15 minit, 30 minit, berhenti makan. Berhenti makan Alright. Okey, itu yang ketiga. Yang keempat, tuan dan puan, apabila kita susunkan jadual, jangan rigid sangat. Be flexible. Yang keempat, be flexible. Jadi katalah tuan dan puan, tiba-tiba pagi tu sepatutnya kita mula 8.30. Sekiranya ada perkara apa-apa yang berlaku dan kita perlu, orang kata, anjakkan sedikit timing kita tu, okey, instead of 8.30, oleh kerana persetujuan apa-apa tu, kita kata okey, kita mula pukul 9. Baik, kita mula pukul 9. Tetapi semuanya dah dirancang pap kena habis 1 jam. So pukul 9, 10 habis contoh. Jadi kena fleksibel sikit. Kita tak boleh kata okey, kita 8.30 kena habis 9.30 kena habis 9.30. Okey, 8.30 9.30, tak boleh ubah. Jadi jangan macam tu, be flexible. Tetapi mesyuarat tu, perbincangan tu masih jalan. Walaupun dia lambat sikit, walaupun dia ambil masa sikit, tak apa. Tetapi mesyuarat tu masih lagi berjalan. Don't be too rigid. Give enough time. Jadi katalah kalau kita janji meeting 1 jam kalau terlebih 1 jam setengah pun tak apa. Jadi untuk itu tuan dan puan, apabila susun jadual tu, itu yang kata mesti ada waktu senggang di antara satu jadual dengan yang lain. Kita tak boleh terlalu rigid tak boleh terlalu rigid. Meskipun kita kata kita ada disiplin, kita nak berjadual, tapi jangan terlalu rigid. Itu yang seterusnya adalah jangan tunggu. Katalah tuan dan puan, contoh kata kita perlu setkan satu appointment untuk berjumpa dengan supplier. Nantilah dulu, kita boleh set meeting tu 3 hari lagi. Jangan tunggu. Kalau kita boleh set meeting tu hari ni, kita set hari ni, kerana bila kita tunggu 3 hari last minute baru kita nak set mesyuarat tu, akan ada banyak-banyak kelang kabut yang akan berlaku. Jadi tak payah tunggu. Jangan buat plan tu last minute, buat terus. Kalau kita dah tahu tu, kita terus buat. Alright, okey. Yang terakhir sekali, tuan dan puan, apabila kita kata kita siapkan satu proposal ke, kita ada documentation ke, kita ada kerja ke, jadi kalau tuan dan puan katalah kan, buat petang tu dah siap, jangan tergesa-gesa, ambil masa dulu, simpan dulu, kemudian tengok balik, semak semula. Waktu PKP ni ramai yang buat kerja macam tu. Katalah dia buat pagi, petang dia semak balik, ataupun dia buat petang, malam baru dia semak balik. Dia dah semak baru dia hantar. Contoh. Jadi maksudnya tuan dan puan, jangan rush apabila kalau kita tahu katalah kita akan ada mesyuarat sebulan lagi, kita buat sekarang, jangan buat last minute. Dan kita buat sekarang tu, kita buat sekarang sikit-sikit, jadi kita dah siap. Kita dah siap lebih awal daripada yang kita jadualkan. Jadi bila kita susun macam tu tuan dan puan, insya-Allah pengurusan masa kita akan orang kata, dia tidaklah orang kata menjamin, kita kata nak jamin kepada kejayaan tu, tak, tetapi dia akan membantu kita mengurus masa dengan lebih baik. Jadi kepada tuan dan puan, sebenarnya ini adalah kali pertama kalau ikutkan
kali pertama ke, saya tak pasti mungkin saya rasa antara kali pertama bulan ini untuk saya buat siaran FB Live pada jam 6 petang jadi saya tak pasti macam mana keadaan rakan-rakan Facebook bila dalam keadaan petang, terutama jam 6 macam ni, kerana biasanya saya akan live pada 8.30 pagi. Jadi hari ini sebenarnya saya dah kongsikan saya dah kongsikan tadi senarai semak apabila kita perlu nak buat pengurusan masa. Kita ada 6 senarai yang kita dah senaraikan untuk apa perkara yang kita perlu buat, dan ada 6 perkara apa perkara yang kita perlu yang kita jangan buat. Jangan buat. Jadi saya nak wrap up saja, Jadi yang pertama sekali, apabila kita kata kita nak menguruskan orang kata masa dengan lebih baik ni tadi, yang pertama sekali kita kena ada cut off time untuk kita kerja tadi tu. Kerja dari rumah ke kerja di pejabat kena ada cut off time. So kalau pukul 6 tutup pukul 6. Jadi kita tutup dengan satu senarai apa kita nak buat esok. Kemudian yang kedua, kita prioritize, kita susunkan yang mana dulu, yang mana kemudian. Yang ketiga, kita kena check apa yang kita buat pagi, tengah hari, petang dan malam. Okey, yang keempat, kita mesti ada time off. Maksudnya kita tinggalkan handphone, kita tinggalkan laptop. Kita tinggalkan ruang kerja kita tu tadi. Kena ada time off. Yang kelima, tuan dan puan, letakkan masa senggang di antara setiap satu aktiviti yang kita buat. Yang keenam, tukar posisi dan cara tempat kita kerja tadi. Tukar posisi. Kalau memang space kita kat situ saja, posisinya tukarlah, mungkin sejak kanan, kiri, depan, belakang, ikutlah tetapi sekiranya boleh, kita keluar. Kalau selalu dalam office saja, sekali-sekala pergilah ke kafe. Pergilah ke kafe. Kalau selalu jumpa klien ke office, sekali-sekala jumpalah klien dekat kafe, dekat luar. Alright. Jadi itu adalah 6 perkara senarai yang kita boleh buat apabila kita nak uruskan masa dengan lebih baik. Seterusnya, satu lagi adalah perkara yang kita jangan buat. Jangan buat supaya pengurusan masa kita lebih selesa. Yang pertama sekali, jangan reaktif. Masuk email terus nak buka, masuk SMS terus nak buka, masuk WhatsApp terus nak jawab. Jangan reaktif. Susunkan, ambil masa untuk jawab. Okey, yang pertama. Kedua, jangan cram semua meeting satu hari. Susunkan. Meeting tu susunkan. Kemudian yang ketiga, jangan tinggalkan makan. Waktu makan, berhenti dan makan. Yang keempat, tuan dan puan, jangan terlalu rigid dengan masa. Be flexible. Kalau kita perlu extend sikit. Kalau kita perlu percepatkan sikit. Kalau kita lambatkan sikit. So be flexible, not too rigid. Yang keempat. Yang kelima, jangan tunggu. Kalau dah masanya nak buat, terus buat. Jangan tunggu. Jangan buang masa. Maksudnya don't procrastinate. Jangan orang kata jangan tunggu last minute. Okey, yang kelima. Yang keenam, apabila buat mana-mana kerja, proposal ke, paperwork ke, surat ke apa, jangan rush. Buat dulu, ambil masa untuk review, pastikan semua betul, dah confirm, bertenang, barulah hantar. Jadi itu sebenarnya antara perkara yang senarai semak lah. Senarai semak 6 perkara yang kita boleh lihat untuk kita pastikan pengurusan masa kita itu berjalan dengan lebih baik dan lebih lancar, dan 6 perkara yang kita perlu tinggalkan. Jangan buatlah. Jangan buat. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada tuan dan puan yang sempat masuk ni tadi. Saya sebenarnya tak apa orang kata saya tadi ada gangguan ada gangguan talian, jadi saya tak berapa nampak yang mana satu tuan dan puan yang sempat masuk dan yang mana satu tuan dan puan terpaksa keluar balik daripada sesi FB Live ni. Jadi tak mengapa tuan dan puan, saya ucapkan terima kasih banyak-banyak atas sokongan, dan hari ini merupakan orang kata kita baru saja disahkan untuk adanya PKPB dilanjutkan bagi semua negeri, kecuali 3 negeri di seluruh Semenanjung Malaysia. Jadi untuk itu tuan dan puan, tak nak kita kena buat banyak keputusan penting dan keputusan besar pada masa sekarang Jadi kita buatlah apa yang kita buat, rancangan yang ada tu kita jalankan terus. Yang mana kita kena review, dan pada masa yang sama yang mana kita kata kita perlu ubah, yang kita perlu buang, yang kita perlu kekalkan, kita buatlah. Yang mana-mana perlu negotiate, kita negotiate dengan staff, kena negotiate dengan supplier, kena negotiate dengan banyak entiti ataupun stakeholder dalam bisnes kita itu, yang kita perlu ada a lot of negotiation. Jadi untuk itu tuan dan puan, saya ucapkan selamat maju jaya. InsyaAllah kita jumpa esok, insyaAllah dipanjangkan umur lagi. InsyaAllah kita berjumpa lagi dalam video yang akan datang. Dengan itu tuan dan puan, sekian, terima kasih. Assalamualaikum.